السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada dalam tafsir surah An-Naml, surah semut. Muka surat 181. Muka surat 181. Kita sambung ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Irji' ilaihim, balik engkau kepada mereka itu dengan hadiah itu. Ini bulan lepas kita dah baca cerita macam mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan Balqis. Bulan lepas kita baca. Dan Balqis sudah hantar utusan dia pergi jumpa Nabi Sulaiman. Yang utusan dia ni disuruh test Nabi Sulaiman. Nak tengok Nabi Sulaiman ni betul-betul Nabi ataupun dia raja saja. Dan test tu kita dah baca pada bulan lepas. Bila habis test tu, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kata dekat utusan Balqis ni, dia kata, kalau hang nak umpan aku dengan hadiah dan kebendaan, hang boleh balik. Pasal apa? Pasal apa yang ada di sisi aku, anugerah Allah yang ada di sisi aku ni, Allah bagi aku jadi raja, Allah bagi aku jadi nabi, Allah bagi dekat aku kuasa untuk memerintah semua makhluk yang ada. Apa yang ada ni jauh lebih besar daripada yang hang nak offer dekat aku. Sampai dekat tu kita baca bulan lepas. Sambung dia kata, irji' ilaihim, balik engkau kepada mereka itu dengan hadiah itu. Nabi Sulaiman kata dekat utusan Balqis ni hadiah yang hang bawa mai semua, bawa balik, aku tak mahu. Bawa balik ni semua, bagi balik kepada Raja hang Balqis ni. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. Maka sesungguhnya kami nak pergi ke negeri mereka itu dengan beberapa banyak tentera yang tiada tersangka bagi mereka itu dengannya. Sulaiman gertak. Nabi Sulaiman gertak, dia kata ni hadiah ni semua buat balik pergi dekat Balqis. Pergi habang dekat dia, aku akan turun dengan tentera aku yang bilangan tentera aku dia tak pernah sangka. Kalau dia nak sangka aku nak turun dengan 100,000, aku boleh turun 300,000. Kalau dia nak sangka aku nak turun pi dengan manusia, dia silap. Aku akan turun pi dengan jin, dengan macam-macam makhluk yang ada. Aku akan serang dia dengan tentera yang tidak disangka-sangka. Dia kata. Dan kami hendak keluar mereka itu daripadanya dengan kehinaan. Kami, Nabi Sulaiman kata, kalau kami serang, kami akan hambat dengan Balqis, dengan rakyat dia. Kami akan hambat keluar daripada negeri dia dalam keadaan hina. Dia kata. Dan mereka itu dapat hina sekaliannya jika tiada datang berserah diri sekaliannya. Tapi aku bagi peluang sebelum aku serang. Kalau dia main surrender di depan aku boleh kautin benar. Nabi Sulaiman kata begitu. Maka tak kala sampai balik pesuruhnya dengan hadiah dan mengkhabar kabarannya. Maka kata Balqis, demi Allah, aku telah ketahui ini Nabi. Bila sampai balik utusan ni dekat Balqis, cerita ni semua, Balqis kata memang tak silap lagi, Sulaiman ni Nabi, dia kata. Dan bukan raja, dan tiada kuasa kita. Maka beri pesuruhan, pergi khabar kepada Sulaiman. Dia kata Sulaiman ni Nabi. Nabi ni nama kata kita nak lawan, tak mungkin kita menang. Pasal apa? Pasal Nabi, Tuhan bantu dia.
Jadi cerita dia kita tak mau lawan. Dia panggil utusan dia. Yang balik pergi dekat Sulaiman. Beritahu kat dia. Saya hendak datang dengan raja negeri saya. Maka simpan ia akan katil di dalam 7 bilik. Dan kunci segala pintu-pintu. Dan taruh orang untuk jaga. Dan berjalan ia kepada kepada Sulaiman 12,000 kabil. Yakni raja-raja. Tiap-tiap satu kabil beribu-ribu tentera. Sehingga hampir kepadanya. Maka dapat tahu dengan dia oleh Sulaiman. Dia pun kata. Dekat utusan dia hampir abang dekat dia. Sebelum dia main serang kita hampir abang dulu. Kata aku akan bawa tentera aku pergi. Bukan nak lawan. Tapi nak surrender depan dia. Pergi dulu. Takut sekali lambat pergi dia main serang kita. Hang pergi dulu. Sementara kami nak siap semua. Lepas tu aku akan turun pergi dengan segala kebesaran yang aku ada. Tapi pi bukan nak bergaduh, bukan nak perang. Pi nak mengaku, kata tunduk di bawah pemerintahan Sulaiman alaihi salam. Macam tu. Firman Allah, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Kata Sulaiman, wahai orang-orang besarku, siapa daripada kamu boleh bawa datang akan daku dengan arasnya dahulu daripada datang mereka itu taat. Harus aku ambilnya. Tiada kemudian daripada salah. Adalah Sulaiman ketika itu di Baitul Maqdis. Dan Balqis ada di Yaman. Sekira-kira 2 bulan perjalanan jauhnya. Itu dia. Nabi Sulaiman ni, bila utusan ni mai. Utusan Balqis mai dekat dia, bagi tahu. Raja kami, Balqis kata, tak mau jadi perang. Dia nak mai surrender. Sulaiman ni tak puas hati lagi. Alang-alang tunjuk pergi habis. Maka dia kata dekat pembesar dia, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Dia tak puas hati lagi. Dia bangkit berdiri depan menteri dia. Siapa boleh, dia kata. Sebelum Balqis sampai depan aku, surrender depan aku, bawa mai istana dia dulu sebelum dia sampai. Dia duduk main. Kalau nak main tu ambil masa 2 bulan perjalanan. Sebelum dia main tu istana dia kita ambil buat main. Dia keluar daripada istana dia, apa kunci-kunci pintu semua, suruh pengawal jaga semua. Jom kita pergi dekat Sulaiman. Duk jalan irah 2 bulan nak sampai ni. Rupanya istana tu nak ambil buat main dulu. Saat lagi dia sampai tengok, nampak lagu macam nak kita. Dia tu. Nabi Sulaiman ni nak buat sampai macam tu. Nak buat bagi Balqis ni bila sampai tengok macam rumah kita. Ini macam rumah kita. Lagu mana boleh jadi serupa? Dia nak buat lagu tu. Yang kata Nabi Sulaiman alaihi salam ni. Qala ifritun minal jin. Maka seorang ifrit daripada jin yang sangat kuat. Nama dia Zakwan. Dan kata Qil, nama dia Sakhar. Ada satu jin, nama jin Ifrit. Dia ni bangkit. Dia bangkit berdiri. Dia kata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata jin Ifrit ni, aku bawa mai akan dikau. Dengannya, yakni dengan istana Balqis itu. Dahulu daripada engkau bangkit. Daripada tempat engkau duduk menghukum itu. Iaitu daripada pagi sampai tengah hari. Jin Ifrit bangkit, dia kata apa ke Nabi Sulaiman? Dia kata bagi masa dekat aku antara pagi sampai tengah hari. Dalam tempoh masa tu istana dia pun main depan. Ni yang kata Jin Ifrit tuan-tuan. Yang kata jin ni macam tu. Dia bangkit depan Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sebelum hang bangkit tinggal sana tu, bangkit api ke lain. Maknanya pagi hang masuk duduk dalam singgah sana tu, tengah hari hang nak keluar. Daripada pagi sampai tengah hari itu hang bagi masa banyak tu dekat aku. Aku akan usung bawa mai istana dia mai letak depan. Jin Ifrit kata macam tu. Firman Allah, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan kata Jin Ifrit ni, dan bahawasanya aku atasnya, yakni atas nak buat kerja tu, sungguh kuat atas tanggungnya. Kepercayaan atas barang yang ada padanya. Dia kata hang boleh percaya dekat aku. You can trust me.
Cerita nak buat main istana dia, dalam tempoh masa pagi sampai tengah hari, istana dia ada datang ni, you can trust me, I can do that. Aku boleh buat benda ni. Kata Sulaiman, aku hendak segera daripada itu lagi. Yang kata Nabi Sulaiman ni, jin Ifrit kata bagi masa pagi sampai tengah hari aku nak ramai. Orang kalau nak berjalan main dengan naik kuda, dengan kenderaan 2 bulan perjalanan. Baru boleh sampai daripada tempat Balqis sampai tempat dia ni 2 bulan perjalanan. Kalau tu boleh buat main dalam masa pagi sampai tengah hari tu kira okey dah lah tu. Nabi Sulaiman tak mau. Dia kata tu kira lambat, aku mau lagi cepat. Yang kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Firman Allah, qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Maka berkata oleh mereka yang ada padanya ilmu daripada kitab yang diturun daripada langit. Bangkit pula satu orang lelaki. Manusia pula bangkit. Jin kata boleh angkat wak mai dalam masa berapa jam tu. Bangkit satu manusia yang dia ni satu orang alim tentang Taurat dan Zabur. Yang kata, yang disebut dalam Quran ni, indahu ilmun minal kitab itu, dia satu orang yang berilmu tentang Taurat dan Injil. Orang alim dan dia seorang waliullah. Dia bangkit berdiri di depan Nabi Sulaiman. Nama dia Asif bin Barkhiyah. Nama dia ni Asif bin Barkhiyah. Dan dia adalah wazir kepada Sulaiman alaihissalam. Dia menteri dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Dia ni menteri di dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Dan dia ni waliullah. Laki-laki yang sangat benar. Ketahui ismullah al-a'zam. Yang apabila didoa akan dia diterima. Yang kata Asif ini manusia yang cukup istimewa. Dia ni satu orang waliullah. Dia ni satu orang yang apabila dia angkat tangan minta, Tuhan bagi apa yang dia minta. Contoh ingat kita pernah baca mukadimah tentang satu orang sahabat bernama Uwais. Uwais bin Amir, kita dah baca dulu. Uwais bin Amir, satu orang yang Nabi masa hidup Nabi sebut nama dia. Nabi masa hidup Nabi sebut nama dia depan sahabat. Nabi kata siapa di kalangan hampa ni, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, semua sahabat doa ada, semua doa ada di depan, Nabi sebut kat depa. Nabi kata ada satu orang laki-laki. Nama dia Uwais bin Amir. Dia ni satu orang yang cukup mustajab doa. Nabi kata dia ni daripada suku apa, daripada keturunan apa, daripada apa. Dan Nabi bagi tanda-tanda yang ada dekat dia ni. Dia ni pernah kena penyakit sopak satu badan. Kemudian dia berubat baik. Tapi sopak tu masih ada di badan dia sebesar duit dirham. Nabi bagi tahu semua clue ni, Nabi bagi tahu. Tanda-tanda ni Nabi bagi tahu. Nabi kita siapa di kalangan hampa yang berkesempatan jumpa dengan Uwais bin Amir, Nabi kata jangan lepas peluang. Minta supaya dia doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa hampa. Pasal apa? Pasal Nabi kata Uwais bin Amir ini, dia kalau minta Allah tentu bagi. Ini adalah hadis sahih, tuan-tuan. Dia cerita tentang satu orang manusia yang orang tak kenal nama. Tetapi rupa-rupanya mulia kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas apa jadi? Mai zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak jumpa dia. Mai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jumpa dia. Rombongan sampai Sayyidina Umar dengar nama rombongan ni, terus tanya, Afikum Uwais? Cuma tanya, dalam kalangan hampa ni adakah satu orang nama Uwais? Uwais bin Amir? Ada, dia dalam duduk gagang. Dia pun main depan, dia kata anak Uwais. Dia kata aku Uwais. Umar interview dia. Umar tanya dia, hang ni daripada suku ni, daripada keturunan ni, hang ni dulu ada kena penyakit sopak. Dia pun tak tahu kepala ekong. Dia pun betul ya? Dia kata betul ya? Umar tanya dia, dia kata betul. Umar tanya dia, dia kata betul. Dia pun ingat apa ni? Macam mana dia ni boleh kenal aku? Aku pun tak pernah main sini. Aku pun tak pernah tengok muka yang kata Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, Khalifah yang memerintah. Aku tak tahu cerita ni. Tapi macam mana dia boleh tahu cerita aku? Dia ada pasang SB kan? Dia duk ingat macam tu. Tanya satu, tanya satu, tanya satu. Dia kata, aywa, na'am, betul semua. Umar bila dengar tak silap dah, ni lah orang yang Nabi pesan sebelum Nabi wafat dulu, siapa jumpa jangan lepas peluang, minta suruh dia doa dekat Tuhan suruh ampun dosa. Umar kata dekat dia, wahai Uwais, tolong minta dekat Tuhan, minta Tuhan ampun dosa aku. Pening dia.
Pening dia. Dia kata Umar ni satu tokoh hebat. Patut aku mau minta Umar tolong doa kat aku. Umar sudah minta aku pula doa untuk dia. Ni apa ni? Tuan-tuan, satu orang yang istimewa Nabi sebut. Demikian hal dengan yang kata Asif bin Barkhiyah ini. Istimewa dia. Dia wazir, menteri kepada Sulaiman. Sulaiman Nabi. Tiba-tiba dia bangkit di depan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bangkit berdiri, dia kata ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Dia kata kata Asif, saya bawa mai kepada tuan dengannya dahulu daripada balik kepada tuan mata pandangan tuan. Maka kata Asif kepada Sulaiman lepas semayang, pandang mata tuan sehabis-habis jauh. Maka pandang Sulaiman dengan matanya ke sebelah negeri Yaman. Dan doa Asif terus angkat tangan minta doa, ya ilahana wa ilaha kulli syai, ilahan wahida, la ilaha illa anta, atini bi'arsyiha. Dia baca doa. Maka suruh Allah akan malaikat tanggung aras Balqis, bawa di bawah bumi, bawa dan timbul di hadapan kursi Sulaiman. Maka tak kala lihat Sulaiman, sujud dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur. Bangkit ni, bangkit yang kata Asif ni bangkit, dia kata ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Dia kata tuanku, saya boleh bawa mai istana Balqis di sini. Tuanku tengok satu tempat, tuanku pejam mata, celak benda tu ada sini. Dia kata, oh nak cepat lebih pada tu, tak ada. Saya boleh buat macam tu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman pun tak kata apa. Dia kata dekat Sulaiman, tuanku tolong bangkit. Tuanku tengok pergi ke arah negeri Yaman. Tengok jauh di kebelah negeri Yaman. Tengok-tengok tu ada di sana Balqis seperti ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat bawa mai benda tu, mai bubuh di situ dalam kelip mata saja. Benda tu berlaku di depan mata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam bila tengok benda tu jadi sebiji depan mata dia, sujud dia kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah qala hadha min fadli rabbi waliyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka tak kala lihat akan dia, yakni akan Sulaiman, maka tetap di hadapannya. Tengok tersergam istana Balqis ada depan dia, maka berkata ia, itulah daripada kurnia Tuhan. Bila tengok benda tu jadi di depan mata, apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam? Dia kata qala hadza min fadli rabbi. Dia kata inilah kelebihan Tuhan aku. Tuan-tuan, yang ni yang kata orang mengaji tasawuf, dia kata syuhud kasrah kepada wahdah kan. Dia tengok banyak ni, dia nampak Tuhan yang satu. Dia tengok benda ni, Asif bangkit doa, benda tu jadi. Dia tak tahu apa, pergi pegang Asif ni, cium pipi ke, sujud dekat Asif ke pada. Jadi benda tu dia sujud kepada Allah. Dan dia kata apa? Dia kata hadza min fadli rabbi. Ini kelebihan Tuhan aku. Kita hari ni pun dalam apa bab sekalipun, kita pergi berubat dekat doktor lega. Bila lega jangan nampak doktor tu, nampak Allah, Tuhan yang memberi kelegaan. Kita pergi berubat kat siapa pun, diizinkan Allah benda tu menjadi baik. Jangan nampak kawan tu, nampak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengizinkan permintaan orang tu. Dia tolong berubat, tolong minta dekat Tuhan bagi kita sembuh. Allah yang memberi kesembuhan. Maka Sulaiman alaihi salam bila tengok benda ni, Asif ni buat benda ni jadi macam ni, dia tak nampak Asif buat, dia nampak Allah yang buat. Dan dia kata hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang Tuhan aku bagi, dia kata. Maka mencuba ia akan aku. Dia kata Allah saja nak test aku. Tuhan uji aku. Adakah aku syukur ataupun aku kufur. Dia kata. Tuhan bagi benda ni dekat aku. Nak tengok aku bersyukur dengan anugerah dia ni.
Dan barang siapa yang syukur nikmat Tuhan aku, maka hanya syukur ia bagi dirinya. Dalam Quran Tuhan sebut benda ni. Dia kata apa? Barang siapa yang syukur, maka sesungguhnya fa innama yashkuru li nafsi, dia syukur untuk diri dia. Tentang kita ke dunia ni, kita buat apa pun bukan untuk orang, untuk kita. Ni kita main masjid semayang, buat benda-benda ibadat ni kita buat, bukan untuk orang, untuk kita. Kita bukan buat untuk orang, kita buat untuk kita. Kita buat baik, kita dapat balasan baik. Kita buat tak elok, kita dapat balasan azab. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum, falaha. Tuhan kata kalau kamu buat baik untuk diri kamu. Wa in asa'tum, tapi kalau kamu buat jahat, falaha, maka baginya balasan kejahatan. Kita atas dunia ni buat habuan kita. Kita buat banyak, dan hak kita buat tu salih, hak kita buat tu ikhlas kerana Allah, sana esok insya-Allah selamat. Kita tak buat apa, nak tunggu esok orang buat bagi kat kita. Belum tentu. Pasal apa? Pasal Quran kata in ahsantum li anfusikum. Kamu buat untuk kamu. Bukan cerita orang nak buat kat kita. Tuan-tuan, kita mati, kita tinggal wasiat. Ni, duit saya ni 500,000. Bagi dekat semua masjid seluruh negeri Kedah. Suruh mereka buat baca Yasin, buat tahlil, hadiah mereka saya. Oh, senanglah macam tu. Senanglah macam tu. Kita nak mati, kita buat satu wasiat 500,000 ni, semua masjid seluruh negeri Kedah, semua buat baca Yasin, buat tahlil, hadiah mereka kita. Oh, senanglah tu. Untunglah orang yang Allah takdir jadi kaya. Nyanyalah orang yang Allah takdir jadi miskin. Orang kaya boleh beli pahala. Senanglah tu. Agama bukan begitu. Agama in ahsantum li anfusikum. Hang buat baik untuk hang. Jangan ingat hang tak payah buat baik apa, duit hang ada bagi orang suruh buat kirim pahala mereka. Jangan ingat macam tu. Pahala bukan jenis boleh beli. Hang buat bagi elok, amalan hang Allah terima sebagai amalan elok. Insya-Allah ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang masing-masing buat untuk diri dia. Maka inilah yang dia sebut di sini. Dia kata wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Maka barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tu tak kena tu. Dan barang siapa yang kufur, bukan yang gemar, dia tulis gemar. Dalam ayat dia kata wa man kafara. Wa man kafara maksudnya dan barang siapa yang kufur. Tolong kau betul tu. Dan barang siapa yang kufur, maka bahawasanya Tuhanku yang amat kaya lagi amat mulia dengan pemberian atas orang yang kufur itu. Itu dia. Siapa yang kufur, maka Tuhan akan balas dekat dia. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang kufur, Tuhan tak ada apa-apa. Tuhan dia tetap ghani, dia tetap kaya, Tuhan dia tetap karim, dia tetap mulia. Kalau ditakdirkan seluruh penduduk dunia ni kufur dengan Tuhan, Tuhan tak ada apa-apa. Tuhan bukan menyaga. Islam ni bukan Tuhan menyaga. Kalau menyaga, sungguhlah kita jual orang tak beli, kita bankrupt. Kita jual orang tak beli, habis kita. Tapi Tuhan, dia buat turun Islam dekat manusia, dia bukan jual Islam. Dia bukan jual. Kalau seluruh penduduk dunia tak mau terima Islam pun, Tuhan tetap Ghaniyyun Karim. Tuhan tetap Maha Kaya, Tuhan tetap Maha Mulia. Tuhan tak ada nak rugi apa. Yang rugi manusia yang memilih untuk kufur. Manusia tu yang rugi. Tuhan tak akan rugi. Ini dia nak beritahu kat kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala nakkiru laha 'arsyaha nanzur atahdi am takunu minal ladzina la yahtadun. Maka kata Sulaiman, ubah oleh kamu bagi Balqis itu rupa arasnya, yakni rupa singgasana istananya, yakni bagi jadi belai yang diingkari akan dia, supaya kita lihat adakah Balqis ini dapat ketahui, yakni dapat kenal jua, ataupun daripada segala orang yang tiada ketahui, ataupun Balqis ini tak kenal istana dia sendiri. Yang kata Sulaiman ni nak buat main-main lagi. Istana tu dah buat main sekelip mata duk ada situ. Itu dah cukup hebat dah. Apa Nabi Sulaiman kata? Dia kata tolong siapa-siapa.
Nakiru laha arsyaha. Tolong, dia kata, modify istana ni bagi nampak belai. Tolong tak? Ni tiang ni katok buah tiang Roman. Dia kata, bagi pindah-pindah sikit. Ni tingkap nako ni bukan dia zaman dia. Tingkap nako buang bubuh tingkap sliding. Dia suruh pergi modify sana sikit, modify sini sikit, pergi perbaik sana sikit, tukar tang sikit, buat bagi jadi belai sikit. Tujuan dia apa? Dia kata, adakah Balqis itu dapat kenal ataupun dia daripada segala orang yang tak kenal. Kita nak tengok Balqis main dah lagi. Dia tengok, dia kenal tak kata yang ni istana dia. Nak main-main lagi. Dia kata, hang buat bagi jadi belai. Yang ni maksud Sulaiman hendak cuba nak test Balqis berakalkah. Maka diubah mereka itu akan dia sedikit-sedikit. Dia nak test tengok Balqis ni jenis cerdik ke jenis tak apa cerdik ke. Dia kata kita test dia tengok. Dia kata maka diubah istana tu sikit-sikit. Ubah ni sikit, ubah ni sikit. Firman Allah, falamma ja'at qila ahakaza 'arsyuk. Maka tak kala sampai Balqis, maka dikata kepada dia, seperti inikah aras engkau di negeri itu? 2 bulan, Balqis pun sampai. Bila sampai, Sulaiman tanya dia. Nabi Sulaiman kata ke dia, tengok macam istana. Istana yang ada sebelah aku ni. Kata-kata pernah tengok dah istana ni? Hai, tanya macam tu. Seperti inikah aras engkau di negeri itu? Dia kata, tengok, berasa biasa tengok dah istana ni. Istana ni, istana di sana ada nampak nak apa? Aku duduk tanya macam tu dekat Balqis ni. Qalat ka'annahu huwa. Maka kata Balqis, seolah-olah ialah kenal ia akan dia. Dia bila tengok-tengok, dia kata nak apa sungguh dengan aku di sana. Kenal, nama rumah dia. Hari-hari duduk naik turun dia macam rumah kita lah tuan-tuan. Rumah kita tu balik tengah malam pegang kunci nak buka pintu tu gelap pun kita cari jumpa. Kita tahu dah. Masuk tu masuk nak guna tang mana tu kita tahu dah berapa tahun dah kita duduk rumah tu. Dia sebab orang tua-tua. Bila bini mati apa tinggal dia seorang, anak-anak panggil pergi duduk dengan anak-anak dia tak mau. Dia tak mau pasal rumah tu dia dah ni dah. Nak kata apa dia kira dia season dah dengan rumah tu. Dia tahu dah kalau mamai pun dia tak jatuh jangka. Rumah dia. Rumah dia. Kalau tak kedai malam tu tidur mamai. Jadi mimpi mamai. Bangkit berjalan. Dia tahu tangga. Dia kena abang. Dia tahu pasal rumah dia. Tapi kalau dia pergi rumah anak dia, mamai tak jadi pasal lah. Kan? Ini ceritanya. Jadi, bila Balqis tengok rumah dia, kenal. Maka seolah-olah ialah kenal. Ia akan dia. Tengok-tengok lagu nak kenal rumah ni dia kata. Dan diberi syubhah atas mereka itu seperti barang yang syubhah mereka itu akan dia. Dia pada buat bagi berubah-ubah ni jadi dia pun jadi kesamaran, jadi syubhah. Nak kata rumah aku dah mungkin plan dia papi ambil di majlis bandaran kot sofa ni. Dia lagi ingat lagu tu lah. Kalau sana ada majlis bandaran. Kan dia nanti ingat lagu tu. Macam kita lah pergi jalan mana akan tengok satu rumah plan cantik. Kita ada kawan dalam majlis bandaran. Calling-calling lagi. Yang tengok saat ni rumah buat dekat lot sekian-sekian. Yang tengok saat plan ada kan? Dia kata, esok pun telefon nama dia. Esok dia telefon dia kata ada plan ni. Rumah satu Turki Cina mana kan? Oh tu kan? Orang boleh tarik keluar nak bagi. Lagu tu punya cerita lah. Jadi naik-naik bunyi ni lebih kurang sama. Dia jadi lagu tu. Baik. Firman Allah, wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Dan didatang akan kami ilmu daripada pihaknya dan adalah kami Islam sekaliannya. Balqis ni kata apa? Dia kata sebenarnya sebelum kami main ni, kami sudah pun diberi satu ilham, satu kefahaman bahawa Sulaiman sebenarnya nabi. Balqis kata, maka kerana tu kami main. Firman Allah, wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Dan tegah Sulaiman akan Balqis daripada barang yang ada sembah matahari. Nabi Sulaiman terus dakwah ke dia. Nabi Sulaiman terus dakwah dekat Balqis ni. Pasal apa? Pasal kita dah baca bulan lepas, Balqis ni sembah matahari. Jadi bila dah mai dekat Sulaiman, dia pun dah mengaku, aku sebelum mai ni, aku dah tahu dah kata hang ni nabi. Hang bukan raja saja, tapi hang ni nabi. Balqis kata begitu. Bila dah kata begitu, aku tak banyak cerita lah nak terang aku nabi, pasal hang dah mengaku aku nabi. Lah aku nak dakwah hang satu aja.
Tolong Ustaz, dia kata tinggal sembah matahari ni, main sembah Allah, Tuhan aku, Tuhan hang, Tuhan kita semua. Dia terus dakwah macam tu. Daripada lain Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk sembah matahari, jangan sembah lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bahawasanya ada ia daripada jumlah kaum kafir sekaliannya. Siapa sembah lain daripada Allah, itu semua kafir. Engkar semua. Ham jangan jadi macam tu. Dia kata, dikata baginya, yakni bagi Balqis pula, masuk olehmu akan sab. Nabi Sulaiman alaihi salam dah lepas dia dakwah Balqis suruh masuk Islam. Suruh mengaku kata Tuhan Allah, lain daripada tu bukan Tuhan. Maka di pelawarnya Balqis itu masuk akan sarh. Sarha. Sarhun ni maksud dia kalau lah orang kata balai rong seri. Istana raja tu masuk tu balai rong seri, tu tempat orang pergi terima pingat. PJK, AMN, apa DPMN apa tu semua, tempat tu terima pingat tu dia panggil sarh. Sarh maksudnya satu hall, satu dewan dalam bangunan. Kalau lah kata balai rong seri macam tu. Maka di pelawarnya Balqis masuk ke dalam sarh ni, ke dalam dewan balai rong seri ni. Yang ni Nabi Sulaiman suruh setan-setan perbuat sarh. Nabi Sulaiman perintah ke setan suruh buat satu hall, satu balai rong seri, maka korek mereka itu akan kolam besar. Dewan balai rong seri, tempat nak terima menghadap orang ni, korek bagi jadi satu kolam besar. Ditaruh ayam dan ikan dan lain daripada binatang-binatang laut. Korek buat bagi jadi kolam, dia ambil ikan-ikan laut yang cantik-cantik, coral orang lah kata. Dia ambil coral ni, batu karang, ikan-ikan laut semua hak pelik-pelik, mai bubuh dalam kolam tu. Dan tudung di atas dia dengan kaca, maka jadi nampak macam ayam. Kita boleh nampak tu konsep tu. Dia korek ni semua. Satu masa esok, masjid kena buat begitu. Sungguh kan? Masjid ni kena korek ni. Korek ni semua bagi jadi kolam, buat bagi elok-elok, buh batu karang, buh ikan yu, ikan pari, besar-besar ni duduk semua, atas kita bubuh kaca terai buat lantai. Jadi semayang tu nampak. Kan? Ha? Tuan-tuan pergi di apa nama kedai komputer dekat dengan Mega Mall Perai tu, PC Depot nama kedai dia, PC Depot, PC DEPOT. PC Depot ni, dia ada buat kecil lah. Dia korek pak sagi bawah tu, dia bubuh angka komputer lah, motherboard apa semua dia bubuh bawah tu, dia bubuh satu cermin kaca dia atas. Kan je? Tu konsep ni lah, konsep ni. Bila kita langkah-langkah masuk, ingat lubang langkah bagi kuat. Bukan lubang, dia buat. Dia buah lampu pula ke bawah tu, lampu color-color solo, bagi nampak motherboard, bagi nampak apa dalam tu. Atas dia bubuh satu kaca. Dan kita pun jadi takut nak pijak, jolih bila tu bawah agak kita takut. Ya, tak boleh. Saya try pijak lah. Tak ada. Kan? Jadi konsep ini diambil daripada Nabi Sulaiman punya dulu. Balai rong seri dia korek, dia masuk ikan-ikan laut elok-elok ni semua, atas dia bubuh satu kaca di atas tu. Bila dia bubuh di atas tu satu kaca, jadi nampak ni macam kolam ayam begitu. Maka jadi nampak macam ayam dia kata. Dan Sulaiman duduk di atas kursi di tengah-tengah sarh itu. Di tengah-tengah apa nama yang balai rong seri yang buat kolam tu, kaca tu dia bubuh singgah sana dia di atas tu. Kerana jin-jin kata betih Balqis dan dua kakinya seperti dua kaki hemah. Dia pula puak ni bila buat cerita pula kan. Cerita ada Sulaiman hang betul kan jatuh cinta dekat Balqis ni. Aku nak cerita banyak-banyak lagi hang marah kat aku. Tapi aku habaq aku tahu. Dia kata Balqis ni rupa okey. Tapi kaki dia tak terpakai untuk. Jahat kita begitu. Kan? Wallahu a'lam. Saya tengok dalam hadis-hadis tak tahu pula cerita ni. Tapi dalam Nurul Ihsan dia ambil dalam mana tak tahu riwayat ni. Jadi jin dia habaq kat dia. Dia kata Balqis ni rupa tengok. Tapi tengok orang boleh tahu dia. Kaki ni dia kata macam kaki hemat. Allah. Sulaiman dengar betul tadi. Dia kata aku tak mahu lah ni, tapi tengoklah mana dia kata kan. Bila tengok dia ni pun merasa tak siap.
Itu yang main akal tu. Buat bagi jadi macam ada ayam, macam ada kolam apa semua. Tujuan dia apa? Tujuan tak lagi bila kau ni main tengok ayam, dia angkat kain. Angkat, alhamdulillah. Kan? Dia kata, baru dia tahu. Kita tengok apa nak jadi. Dia kata, falamma ra'adhu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Maka tak kala lihat Balqis akan dia, yakni akan sarh itu, akan dewan itu, akan singgah sana itu. Maka sangka ia akan dia lujjah, yakni laut air dalam. Dia sampai nak masuk tengok macam ada air. Allah, dia kata dengan ikan pari ke apa duk lalu. Dan buka ia daripada dua betihnya hendak randuk ayam itu. Bila tengok ayam, kena angkat kain sikit lah. Benda ni automatik lah tuan-tuan. Automatik. Benda ni apa dia panggil? Tindakan refleksi. Dulu orang ada tindakan pantolan. Automatik. Kita kawan balik main tu. Kita sambak bara api. Pasal apa yang kita sambak? Pasal kita memang benda tu dia reflection. Dia dandan. Kita tak ada fikir. Ada orang lambung main satu benda, kita tangkap. Tangkap bara api. Melecuk habis. Kan kita dulu naik motor nak main mengaji tadi. Sampah main nak masuk mata kan. Terus pejam mata. Pak kata. Tonton dan fikir lah. Sampah ni kena ketuk mata. Tak ada. Tapi kita terus automatik dia kata. Yang ni semua tuan-tuan. Kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Tuhan dia buat automatik ni. Sistem automatik ni Tuhan buat lama. Kita duk heran dengan PLAS, projek Lebuh Raya Utara Selatan. Kita nak masuk ambil touch and go. Pakai smart tag. Turun ada RM1 kat ni. Kita bubuh smart tag. Bila sampai ya, reader dia boleh baca, dia buka kepala. Kita heran tak jalan ni manusia ni pandai kita kata. Kereta kita sampai, dia terus buka. Kereta kita sampai, dia terus buka. Macam mana duk heran? Tapi kita tak pernah heran. Bila kita nak makan nasi, kita jemput. Itu pun satu bentuk automatik. Kita jemput nasi kat sini lah. Pernah dia main lagu duduk tunggu pula Zat. Kena picit hidung tu baru buka. Automatik kan? Tapi Tuhan buat benda automatik tu ada di badan kita. Kita tak pernah kagum dengan apa yang Tuhan buat. Kita tak kagum. Tapi hak manusia hidup mereka ni kita kagum lah. Tak tahu nak apa. Pelik yang kata manusia ni pelik. Dia buta perut. Dia tak nampak. Dia tak nampak ni. Tuhan punya kuasa ni dia tak nampak. Bukan demikian Allah Subhanahu Wa Taala, demikian hebat dia kan. Baik. Jadi bila Balqis sampai di situ, automatik dia pun tarik kain dia kerana nak randuk ayam. Maka selak kainnya. Takut basah kain dia. Maka adalah Sulaiman di atas kursinya pada tengah sarah itu. Sulaiman duduk atas tinggal kanan dia di tengah-tengah balai rung seri itu. Maka lihat dia akan dua betih dan dua kakinya elok. Dia kata. Elok. Alhamdulillah. Kan? Dia kata tak guna punya jin. Tipu aku dia kata. Apa lagu tu. Maka paling mukanya. Nabi Sulaiman sebagai Nabi kan. Maka paling mukanya. Berlalu dia tak mahu lagi tengok lama kan. Mula tengok berlalu lah. Kita pun kalau orang Baduy kita ni lagu tu tengok. Macam kita tengok balik. Sikit lagi kan. Kita yang kata kita ni. Baik. Serta kata dia. Qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Bahawasanya itu sarh dia kata. Yang licin daripada kaca. Nabi Sulaiman pun bagi tahu dekat Balqis ni, dia kata tak payah angkat kain. Dia kata itu adalah sarh. Dia kata ini dewan balai rong seri ni, dia kata licin, dibuat daripada kaca. Bukan ayam, bukan apa, kaca, dia kata. Dan seraya ia dan seru ia akan dia. Nabi Sulaiman seru kepada Balqis kepada masuk Islam. Lagi sekali dia kata, engkau kena masuk Islam. Begitu firman Allah, qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Maka kata Balqis, wahai Tuhanku, bahawa aku telah zalim akan diri aku dengan sembah lain daripada engkau. Balqis pun terus tunduk. Dia kata selama ni aku zalim diri aku. Aku tak nampak Allah yang buat aku. Aku duk sembah benda lain daripada Allah, dia kata. Dan aku Islam serta Nabi Sulaiman. Terus masuk Islam. Bagi Allah, Tuhan Rabbil Alamin. Aku Islam kepada Tuhan Rabbil Alamin.
Maka berkehendak Sulaiman berkahwin dengan Balqis. Dia pun nak kahwin. Maka benci ia akan banyak bulu betisnya. Ini lagi satu tak ada dalam riwayat yang sahih. Ini dia main daripada riwayat pelik-pelik ni, kita pun tak tahu di mana dia berjumpa benda ni semua. Maka benci ia akan banyak bulu betis Balqis. Maka syaitan pun perbuat baginya naurah. Naurah ni dia macam ubat kapok. Naurah Arab panggil. Maka syaitan perbuat baginya naurah, yakni kapok. Dia beritahu menghilang bulu-bulu betisnya itu. Ada ubat rupanya. Ada iklan dalam televisyen tu, kan? Mula ambil kain, lepas bersagat nak turun tak boleh, kan? Lepas tu bubuh ubat apa cupok dengan plastik tu, lepas kain serui dia begitu je, kan? Ubat ni rupanya syaitan buat dulu. Kan? Ada kata sini tak tahu dia tafsir, kan? Dia kata maka syaitan perbuat baginya naurah, yakni kapok untuk nak menghilangkan bulu-bulu betis. Maka berkahwin akan dia kata. Dan kekal akan dia atas kerajaannya itu, atas kerajaannya itu. Dan adalah Sulaiman ziarah akan dia sebulan sekali. Lepas dah menikah, Balqis balik jaga negeri dia. Sulaiman duduk di negeri dia. Sebulan sekali Sulaiman pergi ziarah Balqis ni. Duduk 3 hari. Duduk 3 hari dengan Balqis, dapat seorang anak laki-laki dan mati pada masa hidup Sulaiman. Dapat anak seorang dengan Balqis, anak tu mati. Tuan-tuan, dalam hadis sahih ada cerita tentang Nabi Sulaiman. Kita baca 2 tempat lah. Ini tu kita baca bulan lepas. Yang kata Nabi Sulaiman cakap tu, la atufanna lailan, aku demi Allah, dia kata malam ni aku nak pusing semua isteri aku, ada orang ramai ni, aku nak pergi tidur dengan mereka. Malam ni semua orang aku akan tidur. Dan aku janji tiap-tiap seorang isteri aku yang aku akan pergi tidur ni, dia akan beranak 1 orang anak jantan. Anak jantan ni akan jadi tentera berjuang fi sabilillah. Dia cakap macam tu. Bila dia cakap macam tu, malaikat kata kat dia, qul insya-Allah. Malaikat kata dekat dia, wahai Sulaiman, kata insya-Allah. Dia terlupa nak kata. Ternyata Tuhan tunjuk kebesaran Tuhan, seorang pun isteri dia tak mengandung. Dan seorang aja mengandung, itu pun lahir keluar anak timun. Anak tak ada kaki, tak ada tangan, anak cacat. Jadi macam tu. Lepas tu Nabi Muhammad cerita benda ni kepada sahabat-sahabat dia. Nabi Muhammad nak bagi ingatan dekat umat Nabi Muhammad ni, apapun qul insya-Allah, kata insya-Allah. Sebab Nabi Sulaiman sudah kenal benda ni. Dia terlupa kata insya-Allah, Tuhan buat macam tu kat dia. Jadi Nabi nak beritahu dekat sahabat-sahabat ni semua, itu kita jangan lupa. Apapun insya-Allah. Dan Nabi kata kalau sekiranya Sulaiman tak lupa sebut insya-Allah, mungkin dia kata Allah akan bagi apa yang dia hajatkan. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini cerita dia. Baik, jadi Nabi Sulaiman alaihi salam ni dengan Balqis dapat seorang anak dan dia pun mati pada masa kecil. Dan suruh jin perbuat bagi Balqis itu 3 biji mahligai yang tiada pernah lihat oleh manusia sebagai hadiah. Sebagai hadiah kahwin, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam suruh jin buat 3 biji istana, yang istana tu tak pernah ada di atas muka bumi. Yang buat ni tuan-tuan, jangan cakap orang lah pun ada gini. Saya satu orang kaya tu di Kuala Lumpur. Dia pernah telefon saya kerana dia ada masalah rumah tangga lah. Jadi dia nak bagi tahu apa? Dia nak bagi tahu kata dia tersilap. Silap pasal apa? Pasal dia bila dia menikah dengan bini dia yang buat hal ni, dia menikah dengan bini yang buat hal ni, dia terlampau seronok pasal perempuan ni mau menikah dengan dia. Perempuan ni dia kata tegak lah, mau menikah dengan dia. Dia terlampau seronok perempuan ni mau menikah dengan dia. Dia kata I bank in dekat dia 10 million. Dia kata rendah ni zaman law ni, I bank in dekat dia 10 million. Because apa? I'm very happy. Dia kata pasal dia mau dekat I dah tua dah, dia kata I mau kat dia, dia boleh mau dekat I masukkan dalam akaun dia 10 million. Hari ni dia buat pasal dengan dia kata. Orang kaya kan, dia buat pasal dengan dia kata. Habis semua cerita saya tanya dia lah, habis you cerita kat nak buat apa? Kata dia kan, dah tu tanya nak buat macam mana. Nak buat macam mana, nak ambil balik 10 million tu lah. Nak ambil balik, dia tak ada cara lah kata. Tak, bukan. Nak buat bagi dia mau kat air balik. Yang tu tak tahu tak pergi nak buat lah kata. Try pergi tanya orang lain.
Tuan-tuan, yang saya nak bagi tahu ni apa? 10 million dia bagi. Kalau dia boleh bagi 10 million, tuan-tuan, dia ada berapa million? Jangan cakap lah. Kita kalau boleh bagi ke orang 1000, mana kita ada lebih daripada 1000 lah, tu boleh bagi 1000. Kan? Dia boleh bagi 10 million, dia ada banyak mana tak tahu. Nabi Sulaiman alaihi salam panggil jin suruh buat. Kan? Panggil jin suruh buat 3 biji istana yang tak ada pernah tengok elok macam tu di atas dunia. Buat hadiah bagi dekat Balqis ni. Dia kata dan besar dan tinggi istana itu. Dan habis kerajaannya dengan habis kerajaan Sulaiman. Dia kata berakhirnya cerita Balqis ini dengan berakhirnya cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka sama-sama habis cerita mereka ni. Diriwayatkan Sulaiman jadi raja ketika umurnya 13 tahun. Umur 13 tahun dia jadi raja. Dan ia mati umur 53 tahun. Nabi Sulaiman mati muda. Zaman tu tuan-tuan, 53 muda. Zaman tu. Lah pun 53 boleh lagi. Kan? Lah pun 53 bukan kata tua sangat. Kan? Zaman tu, zaman orang nak mati umur sampai 400-500 tahun, baru mati. Mati umur 53, mati cukup muda. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam dia kata mati umur 53 tahun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tiada binasa kerjaannya, dia kata. Sulaiman jadi raja umur 13 tahun dan mati dia umur 53 tahun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tiada binasa kerajaannya. Allah kerajaan dia tak binasa. Yang kata Maliki Yaumiddin, Allah ni raja yang memerintah hari kiamat. Makna dia daripada zaman Nabi Adam dulu, Allah lah yang memerintah alam ni. Sampailah Allah memerintah alam ni sampai hari kiamat esok, Maliki Yaumiddin. Allah tu raja yang memerintah hari kiamat. Maknanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak binasa. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk kisah Nabi Saleh. Kisah Nabi Saleh. Kita semua dah tahu umat Nabi Saleh ialah kaum Samud. Kaum Ad, kita dah baca cerita dia, yang ni akan datang kaum Samud. Kaum Samud adalah umat Nabi Saleh. Apa hal dengan mereka ni? Yang kita dah baca dah hari itu satu hal dah. Yang ni dia akan main satu hal lain juga. Hal kita baca dulu hal apa mereka? Mereka sembelih unta Nabi Saleh. Nabi Saleh ada satu unta mukjizat besar daripada unta-unta biasa ada. Unta ni tarik dia minum air, orang tak boleh minum air telaga tu. Sebagai ganti kepada air telaga, orang boleh minum susu dia. Sari unta minum air telaga, sari orang minum air telaga. Sari unta minum air telaga, sari orang minum air telaga. Hari unta minum air telaga, hari itu orang minum susu dia. Unta ni unta mukjizat. Lepas itu main kaki-kaki samsing zaman Nabi Saleh, dia cabar dia. Dia kata, Saleh, betul kau unta tu unta mukjizat? Nabi Saleh kata, ya, unta ni mukjizat Tuhan hantar main dekat aku. Dia kata, hang jaga baik-baik, satu hari kami sembelih unta. Oh, jahat begitu. Hang jaga baik-baik, satu hari kami tentu sembelih unta ni. Nabi Saleh kata, jangan. Ini unta Allah hantar main. Kalau hampa sembelih dia, hampa terdedah kepada balak daripada Allah. Dia buat gelak-gelak main, dia kata dekat Nabi Saleh, "I'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin." Lah ni lagu ni, kalau hang betul lagu hang kata ni, kalau kami pergi sembelih unta ni, Tuhan nanti buat main balak, suruh Tuhan hang buat main balak lah ni. Dia berkata. Oh, dia something lagu tu. Dan macam yang dikata, dia pergi sembelih. Dia pergi sembelih. Lepas sembelih main habaq dekat Nabi Saleh. Something. Ni yang kata something yang ni. Dia paling something. Dia pergi sembelih, dia main habaq dekat Nabi Saleh, dia kata leh, kami sembelih. Nabi Saleh dengar pucat muka dia. Bukan pucat takut dekat something. Tapi dia pucat ni pasal apa? Pasal depan ni betul-betul panggil bala oh mai. Yang tu yang dia pucat. Dia kata apa ni, dia pun pipi tengok sungguh dah, unta dah kena sembelih. Dia patah balik main cari something ni, dia kata apa? Dia kata hampa jaga baik-baik. Tunggu 3 hari, Tuhan akan buat baik. Tuhan akan buat baik apa yang dia janji.
Tunggu jadi semua tuan. Itu satu bab. InsyaAllah kita akan baca ni kisah Nabi Saleh ni, dia ada satu cerita lain pula. Ada satu cerita lain pula macam mana depa ni kira wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Depa rancang tipu muslihat, tipu daya, Allah pun ada perancangan dia. Sudah tentu perancangan Allah yang paling utama. Apa depa buat? Depa nak buat apa? Kali ini sasaran depa bukan unta, tapi kali ini sasaran depa Nabi Saleh itu sendiri. InsyaAllah panjang umur kita akan tengok apa yang mereka buat dan apakah balasan Tuhan yang mendadak main kepada mereka semua. Nah, insyaAllah. Lepas itu dia ikuti dengan kisah Nabi Allah Lut AS. Kisah Nabi Allah Lut AS dengan kisah yang kita semua pun sudah tahu. Cuma kita akan tengok secara detail dalam tafsir apa huraian dia. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وساد سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.